Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ini adalah mengenai asas sains komputer tingkatan 1 di mana bab 4 iaitu kod arahan dan standard kandungan 4.1, kod arahan dan standard pembelajaran di mana di akhir pembelajaran pelajar dapat membangunkan atau cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, pemboleh ubah dan operator matematik. Okey, untuk subtopik ini di mana pembangunan atur cara, pelajar akan membangunkan suatu atur cara yang melibatkan 5 fasa utama iaitu fasa pertama analisis masalah, fasa kedua reka bentuk program, fasa ketiga pengekodan, fasa keempat pengujian dan penyahperpijatan serta dokumentasi. Jadi mari kita tengok penerangan mengenai ke-6 fasa pembangunan atur cara ini. Fasa pertama iaitu analisis masalah. Okey, pada fasa analisis masalah, pengatur cara akan melakukan temu bual bersama pelanggan untuk mengetahui kehendak pelanggan dan bagi menentukan input, proses dan output untuk atur cara yang akan dibangunkan. Okey, pengatur cara perlu memikirkan kaedah-kaedah penyelesaian yang mungkin bagi masalah tersebut. Jadi, pada fasa ini adalah untuk mengumpul maklumat berkaitan atur cara yang akan dibangunkan. Okey, seterusnya fasa kedua iaitu reka bentuk atur cara. Okey, di mana pada fasa reka bentuk atur cara ni, pengatur cara mula menulis pseudokod, melakar carta alih dan mereka bentuk antara muka pengguna grafik. Okey, ia juga dipanggil sebagai graphical user interface. Okey, untuk pada pseudokod, ia mesti ditulis dalam bahasa tabi'i manusia iaitu bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris di mana bahasa yang mudah ataupun yang difahami oleh komputer. Okey, tidak mementingkan perincian. Okey, iaitu pemboleh ubah tidak perlu diisytiharkan dan fungsi tidak dinyatakan. Hanya memberikan gambaran tentang proses yang akan dilaksanakan. Okey, dan tidak mempunyai format piawai tetapi mesti ada perkataan mula dan tamat. Okey, seperti yang kita belajar mengenai pseudokod sebelum ni iaitu pada bab 3. Untuk membuat pseudokod mesti ada perkataan mula dengan tamat. Jadi sama juga dengan pseudokod untuk reka bentuk atur cara ini. Okey, seterusnya carta alih. Okey, carta alih ni terdiri daripada simbol-simbol piawai yang mempunyai maksud tersendiri dan mewakili pelaksanaan tugas tertentu. Ia digunakan untuk menunjukkan aliran logik atau cara yang bakal dibangunkan dengan simbol-simbol khas yang bersambungan dengan garisan yang berarah. Okey, seperti kita belajar carta alih di mana ada beberapa jenis simbol. Ada simbol parallelogram, diamond, segi empat dan sebagainya. Okey, seterusnya antara muka pengguna grafik. Antara muka pengguna grafik ni adalah di mana paparan yang diperhatikan oleh pengguna semasa menggunakan atur cara yang dibangunkan. Ia perlu mesra pengguna. Maksudnya mesra pengguna ni yang pengguna boleh guna yang menarik dan sebagainya. Seterusnya pada fasa yang ketiga iaitu fasa pengekodan. Okey, pada fasa pengekodan ni di mana pengatur cara akan menukarkan pseudokod kepada kod yang difahami oleh komputer dengan menggunakan bahasa pengatur caraan seperti Visual Basic, Java ataupun Visual C++. Okey, pada fasa kedua tadi kita buat pseudokod. Kemudian untuk fasa ketiga daripada pseudokod tadi kita akan tukarkan kepada kod. Okey. Fasa seterusnya iaitu fasa keempat iaitu pengujian dan penyahperpijatan. Okey, untuk fasa ini pengatur cara akan menguji atur cara yang telah dilukis, yang telah ditulis untuk mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara. Okey, terdapat 3 jenis ralat dalam atur cara iaitu ralat sinteks, ralat masa larian iaitu runtime error dan ralat logik iaitu logical error. Jadi untuk fasa ni di mana setelah membuat kod tadi pada fasa ketiga, maka pada fasa keempat ni akan uji kod yang telah dibuat untuk mengesan
dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara pada fasa atur cara kod yang kita buat pada fasa ketiga tadi. Jadi fasa keempat ni adalah untuk menguji dan mengesan ralat. Okey, terdapat beberapa kaedah untuk mengesan ralat. Okey, macam kita belajar sebelum ni iaitu pada bab 3. Okey, terdapat dua kaedah yang kita boleh guna iaitu sama ada dash checking ataupun kaedah langkah demi langkah. Okey, jadi pada fasa ni kita boleh guna salah satu iaitu dash checking ataupun langkah demi langkah untuk mengesan ralat. Okey, jadi kita boleh aplikasikan apa yang kita belajar pada bab 3 iaitu kaedah mengesan ralat di dalam fasa keempat ini. Fasa seterusnya iaitu fasa kelima, dokumentasi. Okey, pada fasa dokumentasi, pengatur cara akan menyediakan dua jenis dokumentasi iaitu yang pertama, dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Okey, apa itu dokumentasi dalaman? Okey, dokumentasi dalaman biasanya disediakan untuk kegunaan pengatur cara lain atau pihak pelanggan bagi memudahkan penyelenggaraan atur cara atau sistem. Okey, jadi apa pula yang dimaksudkan dokumentasi luaran? Okey, dokumentasi luaran ni di mana disediakan kepada pengguna akhir yang menggunakan atur cara tersebut. Okey, dokumentasi luaran ni menerangkan cara-cara menggunakan atur cara menu ataupun dipanggil manual pengguna. Mari kita tengok contoh untuk membangunkan satu atur cara. Okey, di sini langkah pertama adalah analisis masalah. Okey, di mana paparkan satu soalan hasil darab dua nombor yang dijanakan secara rawak daripada 1 hingga 20. Okey, kemudian simpan jawapan kepada soalan yang dijanakan dalam pemboleh ubah dan tunggu pengguna menaip jawapan. Okey, jika pengguna menaip X, atur cara berhenti. Semak jawapan. Okey, jika betul, paparkan mesej tahniah, kemas kini dan paparkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul. Okey, jika salah, paparkan mesej maaf. Jawapan betul ialah apa dia? Okey, dekat sini, jadi masalahnya adalah dekat sini di mana dia nak kita paparkan soalan. Okey, soalan 1 hingga 20. Okey, jadi kita akan set 1 hingga 20. Jadi pengguna bukan pengguna yang masukkan nombor 1 ataupun nombor 2. Tetapi kita dah setkan antara 1 hingga 20 tu, jadi soalan akan keluar secara rawak antara contohnya 1 darab 20 atau 2 darab 20 atau seterusnya dan sebagainya lah antara 1 hingga 20. Okey, seterusnya jawapan kepada soalan akan dijanakan dalam pemboleh ubah. Dan seterusnya, okey, jika pengguna menaip X, atur cara akan berhenti. Okey, jadi jika pengguna tu menaip huruf X, maka sistem tu akan berhenti. So tidak akan keluar soalan. Okey, jika betul, paparkan mesej tahniah. Okey, jika pengguna tu jawab betul, jadi akan keluar perkataan tahniah. Okey, seterusnya jika pengguna tu meletakkan atau memasukkan jawapan yang salah, maka paparan akan keluar ialah maaf, jawapan betul. Jadi itu adalah antara output yang kita akan jangka. Output yang kita jangka. Okey, seterusnya langkah kedua iaitu reka bentuk atur cara. Okey, pada fasa ni yang kedua ni iaitu pengatur cara akan menulis surau kod ataupun melakar carta alih ataupun membina antara muka grafik user interface. Okey, jadi untuk surau kod di sini pada fasa yang kedua ni contoh dia tunjukkan menggunakan surau kod. Okey, kalau menggunakan surau kod mesti ada perkataan mula dengan tamat. Mesti ada mula dengan tamat. Okey, jadi mula paparkan arahan soalan. Okey, contohnya sila jawab soalan berikut. Contohnya paparkan arahan soalan. Okey, kemudian paparkan bilangan soalan yang dijawab betul. Okey, paparkan bilangan soalan yang dijawab betul. Kemudian janakan dua nombor secara rawak daripada nilai 1 hingga 20. Kemudian hitung hasil darab bagi dua nombor itu.
paparkan kedua-dua nombor itu. Tanya soalan. Okey, tanya soalan ni maksudnya tanya soalan darab antara nombor 1 hingga 20. Okey, tunggu input pengguna. Tunggu input pengguna ni, pengguna memasukkan input. Kemudian jika input pengguna tu huruf X, maka sistem akan berhenti. Hentikan kuis. Okey, jika pengguna tu tidak memasukkan X, dia memasukkan nilai. Okey, semak input pengguna. Okey, jika jawapan betul, paparkan mesej tahniah. Jika tidak, paparkan mesej maaf. Jawapan betul ialah kemas kini. Bilangan soalan yang dijawab betul. Tamat jika, maka tamat sistem kita. Okey, kemudian contoh fasa ketiga iaitu langkah pengekodan. Okey, di mana kita akan buat satu kod. Okey, di sini satu contoh pengekodan menggunakan perisian aplikasi Scratch. Okey, ditunjukkan di bawah. Pilih perperi yang sesuai untuk objek antara muka. Bina pemboleh ubah yang diperlukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi di sini kita akan menggunakan Scratch untuk membuat kod arahan bagi masalah yang kita kehendaki. Mari kita bina kod arahan menggunakan Scratch untuk masalah yang kita analisis tadi. Okey, yang pertama kita setkan variable yang pertama iaitu bilangan betul. Okey, untuk menyimpan maklumat tentang bilangan soalan dijawab dengan betul. Okey, kemudian kita akan tambah variable seterusnya iaitu jawapan. Okey, variable jawapan ni adalah untuk menyimpan maklumat tentang jawapan yang sebenar. Okey, kemudian kita akan tambah variable seterusnya iaitu variable nombor 1. Okey, nombor 1 ni adalah menyimpan nombor-nombor yang dijanakan secara rawak. Okey, seterusnya nombor 2 juga adalah untuk menyimpan nombor-nombor yang dijanakan secara rawak kerana kita nak darab nombor 1 dengan nombor 2. Okey, seterusnya mengekodkan atur cara. So kita akan mulakan dengan events. So kita akan pergi dekat events. Kemudian kita akan mulakan dengan when click. So apa-apa kita akan start dengan when click. Okey. Okey, kalau tengok dekat tepi tu ada keluar apa variable yang kita setkan tadi. Iaitu bilangan betul, jawapan, nombor 1 dan nombor 2. Okey, kemudian kita akan setkan bilangan betul kepada 0. Okey. Kemudian kita akan setkan yang kedua iaitu nombor 1 bermula dengan 0. Kemudian kita akan setkan nombor 2 to 0 juga. Okey, kemudian kita akan setkan jawapan bermula dengan 0. Okey, kemudian show variable bilangan betul. So kita akan showkan variable bilangan betul. Okey, kemudian show variable nombor 1. Okey, next kita akan show variable nombor 2. Okey, kemudian untuk jawapan kita nak hide kan. So jawapan kita akan hide kan. Okey. Kemudian kita akan say untuk paparkan pernyataan untuk menjawab soalan. So say sila jawab soalan-soalan berikut atau type X untuk berhenti. Okey. So for 2 second atau 5 second. So untuk berapa saat untuk anda paparkan pernyataan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, selepas paparan sila jawab soalan-soalan berikut atau type X untuk berhenti. Okey, maka kita akan pergi kepada blok ulangan iaitu forever supaya soalan tu akan sentiasa bertukar-tukar dan sentiasa keluar soalan apabila kita tekan bendera. Okey, kemudian selepas say, setkan nombor 1 to pick random 1 to 20. Sebab apa? Di gelung ulangan ni kita nak
set nombor 1 pick random. Maksudnya nombor 1 tu akan keluar tak kira lah antara nombor 1 hingga 20. Okey. Variable nombor 1 iaitu akan keluar antara nombor 1 hingga 20 secara random. Contohnya 5 ataupun 10 dan sebagainya. Okey. Kemudian kita set nombor 2 pick random 1 hingga 20 juga. Sebab kita nak dia sentiasa bertukar antara nombor 1 hingga 20. So dia akan pick random keluar secara random. Okey, seterusnya kita akan set jawapan tu nombor 1 darab dengan nombor 2. So jawapan sama dengan nombor 1 darab dengan nombor 2. So kita nak setkan jawapan. Jadi pilih operator darab sebab kita nak buat operasi darab secara rawak, iaitu operator matematik yang kita guna adalah darab. Jadi nombor 1 darab dengan nombor 2. Okey, kemudian kita nak paper itu keluarkan as join number 1, join number 2. And wait. So pilih as. So kita akan pergi operator join. Pilih operator join. Okey. Kemudian nombor 1. Kita ambil variable nombor 1. Kemudian join. Yang kedua, kita pilih operator seterusnya join. Okey. Dekat sini, kita akan letak join X, huruf X dengan nombor 2. And wait. Okey, kemudian kita akan gunakan struktur kawalan pelbagai pilihan if, else, if, else. Okey, iaitu untuk jawapan yang pengguna masukkan. Okey, jika if, okey, susah. Kita guna operator sama dengan jika pengguna tu masukkan answer dia sama dengan X. Okey, jika pengguna masukkan answer X, iaitu X, so akan keluar. So apabila pengguna masukkan X, tadi dekat pseudocode kita adalah berhenti. So skrip tu akan berhenti. So kita pergi dekat control, pilih stop. Okey, stop all ni, all kita tukar kepada skrip. Okey, kemudian kita guna if else yang kedua, iaitu jika pengguna tu answer dia betul, jawapan sama dengan jawapan. Okey, so operator seterusnya. Okey, jika jawapan pengguna masukkan tu adalah sama dengan jawapan yang kita setkan, iaitu jawapan sama dengan nombor 1 darab nombor 2. Jadi jika jawapannya betul, akan paparkan tahniah dan bilangan betul tu akan bertambah. Okey, setiap kali pengguna tu jawab betul, so bilangan betul yang kita set tadi daripada kosong akan bertambah 1 dan bertambah 1. Okey. Okey, di sini say say tahniah ni sepatutnya dekat change bilangan betul. Okey, so change say tahniah for 2 seconds adalah dekat selepas pengguna tu jawab betul. Jika jawab betul, dia akan keluarkan paparan tahniah dan bilangan betul akan bertambah 1. Okey,
Jika pengguna tu jawab salah, dia tidak jawab X dan dia jawab salah, nilai salah, maka akan keluar say join. Okey, maaf. Okey, kita tukar maaf. Jawapan betul ialah, so akan keluar jawapannya. Jawapan hasil darab. So akan keluar hasil darab bergantung kepada 4 to seconds atau berapa seconds yang kita buatkan. Kemudian dia akan ulang lagi keluarkan paparan soalan dan pengguna tu akan jawab selagi pengguna tidak memasukkan huruf X. Okay, jika pengguna masukkan huruf X, maka akan berhenti. Okay, kalau pengguna tidak memasukkan huruf X, selagi itulah selepas pengguna memasukkan nilai jawapan, so dia akan ulang lagi dengan soalan seterusnya, hasil darab seterusnya. Okay, jadi itu sahaja untuk pengekodan di fasa pengekodan. Okey, kemudian kita akan pergi ke fasa keempat. Okey, fasa keempat ni di mana kita akan buat pengujian dan penyah pepijatan. Okey. Kita akan lihat jika hasil yang kita dapat tu tidak mengikut seperti apa yang kita jangka, maka terdapat ralat pada kod arahan kita, maka kita akan semak menggunakan dash check-in ataupun mengikut langkah demi langkah. Okay, sekiranya paparan yang kelihatan pada stage adalah tidak seperti yang kita jangka, maka terdapat kod arahan yang salah ataupun terdapat error. Okey, jadi selepas kita buat pengujian dan pembetulan, okay, langkah seterusnya adalah dokumentasi. Okay, jadi selepas kita selesai semua, maka langkah kelima kita akan dokumentasikan. Jadi kita akan sediakan dokumentasi dalam bentuk dokumen yang mengandungi laporan proses pembangunan daripada peringkat awal hingga akhir. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung dengan part 2 untuk subtopik 4.1.4 di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share, like dan komen.